Lalu sahabat berkata, ya wahai Rasulullah, kami nak tahulah siapa di ahli syurga yang paling mulia itu. Maka kata Nabi, hum ulama'u ummati, mereka ialah ulama di kalangan umatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan Presiden dan ahli-ahli dan kuasa Esko dan ahli-ahli dan kuasa Pertubuhan Geng Ustaz ataupun GU, dan seterusnya kepada semua hadirin hadirat sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita semua pada saat dan waktu ini berada dalam limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat meneruskan ibadah kepada Allah dengan siangnya berdoa, dengan siangnya berpuasa, dan pada malamnya berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini dalam tazkirah Ramadan yang diperuntukkan kepada saya akan menyentuh perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang mukmin. Tetapi sebelum daripada itu, saya memohon dan meminta kepada semua tuan-tuan muslimin muslimat yang berada di luar sana, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk dihadiahkan kepada Allahyarham Datuk Ismail Kamus yang telah kembali ke rahmatullah dan dikebumikan pada siang tadi. Mudah-mudahan Allah dengan inayahnya, dengan rahimnya, dengan rahmatnya melimpahkan kebaikan, mengampunkan dosa-dosanya dan membebaskan dia daripada azab neraka Allah dan menerima segala amalnya. Marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan bacaan Fatihah kita kepada dan mencucuri rahmat ke atas ruh Allahyarham. Baik, malam ni kita akan membicarakan sepotong daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Nasihul Ibad ataupun Nasaihul Ibad, iaitu nasihat-nasihat kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana khamsatan khasira khamsah.
Man istakhaffa bil ulama khasirad din, wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi', wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'ishah. Kata Nabi SAW, barang siapa meremehkan dan meringan-ringankan para ulama, maka mereka akan kerugian dari segi agamanya. Makna ada 5 perkara jika manusia remehkan mereka ini, maka dia akan kerugian 5 perkara. Yang pertama ialah ulama. Kata Nabi SAW, siapa yang meremehkan para ulama, maka dia akan rugi dalam soal-soal agama. Maknanya dia tidak akan mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ilmu itu disalurkan oleh Allah daripada para ulama. Kerana itu sabda Nabi SAW, ala adullukum ala asrafi ahlil jannah. Kamu nak tak aku tunjuk kepada kamu, kata Nabi, semulia-mulia ahli syurga. Ahli syurga itu semuanya mulia, dan semua ahli syurga itu telah pun melalui saringan dan tapisan daripada mizan Allah Ta'ala, sehingga mereka dimasukkan ke dalam syurga. Dan mereka semua telah merupakan hamba-hamba Allah yang terpilih. Tapi dalam ramai-ramai ahli syurga itu, kata Nabi, adakah kau nak tahu aku tunjukkan pada kamu ala asrafi ahlil jannah, iaitu siapakah yang paling mulia di kalangan ahli syurga itu? Qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat berkata, ya wahai Rasulullah, kami nak tahulah siapa di ahli syurga yang paling mulia itu. Maka kata Nabi, hum ulama'u ummati, mereka ialah ulama di kalangan umatku. Jadi ini di antara kemuliaan yang Allah beri, maka kepada para ulama. Maka barang siapa yang meremehkan para ulama, maka mereka akan kerugian dalam perkara agama. Makna mereka tak tahu perkara yang berkaitan dengan agama. Dari segi nak sahkan ibadat, nak mengesahkan i'tiqad pun mereka tidak tahu. Menjadikan i'tiqad dan akidah mereka tidak betul. Dan ini yang berlaku pada zaman kita sekarang. Kita bila buat kuliah, kita tekan kepada kuliah tafsir. Bila kita nak pergi kuliah di masjid, di surau, kita tekan pada kuliah tafsir, kuliah fiqh, sebagainya. Tapi perkara yang paling awal yang perlu kita faham dan kita sahkan ialah akidah ataupun i'tiqad. Biar betul i'tiqad kita dengan i'tiqad yang digariskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana i'tiqad Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini merupakan perkara yang paling penting. Sehingga kita telah sebut beberapa kali, ibadah itu nak dikira ibadah, amalan itu nak dikira dan dicatat sebagai ibadah bila cukup 3 syarat. Kalau tak sah salah satu daripadanya, ibadah itu reject. Haba'an mansura, menjadi debu-debu yang berterbangan. Yang pertama, mesti aqidatus sahihah, mesti akidah yang betul. Kalau akidah tidak betul, maka ibadah macam mana pun kita tak dikira ibadah. Beramal, alhamdulillah, hebat amal kita. Puasa siang hari sampai letih, sampai kita penat. Malam hari lagi berdiri sepanjang malam bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kemudian sambung lagi dengan amalan sedekah. Tapi tiba-tiba akidah tidak betul, maka ditolak oleh Allah Ta'ala. Kerana syarat amalan itu nak diterima oleh Allah, mesti aqidatus sahihah, akidah yang betul. Betul dengan mana? Betul dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tepat akidah dia, i'tiqad dia betul. Jadi di situlah kita semua kena membetulkan amal ibadah dengan permulaannya mengesahkan i'tiqad dan akidah.
Ini kena betulkan. Dan sebab tu kita nak tahu betul tak betul akidah, kena pergi belajar dengan alim ulama. Akidah ni dia bukan boleh taklid sebagaimana fiqh. Fiqh kita bolehlah taklid sebab kita bergantung kepada ulama yang faham dalam usul fiqh, yang faham istinbat hukum daripada Quran dan hadis. Tapi i'tiqad dia tak boleh taklid. Kamu kata siapa Allah? Siapa Tuhan kamu? Allah. Macam mana kamu tahu Allah itu Tuhan kamu? Saya tak tahulah, tapi tok guru saya beritahu begitu. Maka tak sah. Mesti mempunyai dalil dan pengertian tentang i'tiqad itu. Jadi sebab itu kita selalu pesan, jangan remehkan soal belajar akidah ini. Pergi menadah kitab dengan alim ulama, jumpa mereka. Dan syarat nak dapat ilmu, saya sebut baru ni berulang kali, syarat dia mesti tawaduk. Ilmu itu dia hanya datang pada orang yang tawaduk. Dia melekat dalam jiwa orang yang tawaduk. Bila sombong, usah kata kita yang belum ada ilmu tidak akan dapat ilmu. Orang yang telah ada ilmu akan lari daripadanya apabila sombong. Jadi kenapa kena tawaduk? Kerana tawaduk itu ibarat tanah yang lembah. Dia akan menjadi tempat takungan hujan apabila hujan turun. Maka begitulah kita. Lepas pada PKP ni kita pergi cari ulama. Bawa kitab, dia kata kita apa nak belajar berkenaan dengan i'tiqad akidah. Betulkan i'tiqad. Jangan malu. Walaupun kita dah tua, walaupun kita dah berumur, sebab kita bimbang mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan tidak sah ibadah. Mati dalam keadaan i'tiqad tidak betul. Maka dengan sebab itu belajar. Pergi cari para alim ulama. Jangan remehkan mereka. Jangan pandang sebelah mata. Ni kadang-kadang ada ustaz sebelah rumah kita. Kita tak pernah kunjung dia mengambil ilmu. Cuma pergi raya rumah dia kerana nak makan kuih raya saja. Patutnya kita bawa kitab pergi rumah dia. Tanya ustaz, saya ni nak belajar, saya ni jahil lagi, saya tak tahu. Saya tak nak mati dalam keadaan tak tahu. Saya tak nak mati dalam keadaan jahil. Sesiapa yang mati dalam keadaan jahil dalam ilmu fardu ain, maka dia mati dalam keadaan jahiliah. Nak kita mati jahiliah? Yang kita dah bertahun dah puasa, dah bertahun dah kita buat amal ibadah, semayang raya dengan semayang Jumaat. Sampai bila tak boleh semayang Jumaat kerana Covid. Sampai meraung-raung kita nak salat Jumaat. Tiba-tiba bila nak dipetik hasil di hari akhirat, tiba-tiba tak sah kerana akidah tidak betul. Jadi pergi jumpa para alim ulama. Rombak segala akidah yang sesat. Yang kita selama duk bangga dengan akidah liberalism, komunism, sekularism, pragmatism, apalagi pluralism, feminism. Segala ism-ism yang lain daripada akidatus sahihah, buang. Campak. Dan sebab kenapa? Kan itu semua adalah virus-virus, kuman-kuman yang akan merosakkan akidah kita. Jadi yang pertama, kena akidah yang betul. Yang kedua, dalam kita beramal, walaupun akidah sudah betul, kita sudah beriktikad dengan iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ada syarat yang kedua lagi. Setiap amal kita nak dijadikan ibadah, nak dibilang oleh Allah sebagai ibadah kepada Allah, ialah muwafaqah bis sunnah atau muwafaqah bis syariah. Mesti muwafakat bertepatan dengan kehendak syarak. Dengan kehendak syarak, dengan hukum-hukum dia. Jangan kita cuma i'tiqad betul, tapi ibadah pula tak betul. Pergi tiru ibadah, ajaran-ajaran sesat. Macam-macam jenis ajaran sesat, sengaja pilih nak cari yang mudah-mudah. Maka kita ikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana pelaksanaan ibadah itu? Ini perlu dibetulkan. Jangan kita sekadar rajin saja. Oh, rajin berjuang. Tapi berjuang yang sah, yang menepati syariat, bagaimana? Oh, rajin ceramah. Iyalah, tapi bagaimana? Yang menepati syariat. Oh, rajin dia berdakwah. Betul, bagus berdakwah. Tapi dakwah yang menepati syariat, bagaimana? Ramai juga orang berdakwah, buat kebajikan, tapi tak menepati syariat. Oh, kita anjurkan program, iaitu larian amal. Bagi memungut derma untuk anak yatim, fakir miskin dan kepada orang-orang yang gelandangan. Jadi kita buat anjur larian amal. Larian amal macam mana? Bercampur aduk lelaki perempuan, pakai baju yang ketat mendedahkan aurah. Kan kita panggil sia-sia itu. Walaupun kita mempunyai niat yang baik, niat tidak memada
jika tidak menepati syariat. Dan tu ada orang kata innamal a'malu binniat, amalan bergantung dengan niat. Itu kena faham, itu amalan baik. Amalan baik sahaja, amalan yang khairat sahaja yang bergantung dengan niat. Amalan yang sayyiat tak bergantung dengan niat. Kita mencuri dengan niat nak derma ke orang, tak sah. Di mana kita kena ingat bahawa mesti amalan kita itu menepati syariat. Jadi tengok, jadi nak menepati syariat kita nak tahu macam mana? Tahunya dengan kita belajar. Jumpa dengan alim ulama, jumpa dengan ustaz, jumpa dengan tok guru. Betul tak cara saya ni? Saya ni minat sangat berdakwah. Betul tak cara saya ni? Saya ni minat sangat buat kebajikan. Betul tak cara saya ni menepati syariat? Kena tanya. Lagikan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Bawa pedang, pikul pedang pergi ke tengah medan peperangan. Sampai naik kuda, jatuh kuda lagi, berperang. Dengan menumpahkan darah, berlumuran darah memenuhi badan. Itu pun berapa ramai para mujahidin yang ditolak amal mereka di hari akhirat. Kenapa? Kerana tak menepati syarat. Jangan berjuang dah, berdarah dah. Sampai penuh dengan kepayahan, bertakbir lagi tengah medan, merasai bahawa kita sedang berjuang untuk agama Allah. Tapi jaga-jaga, jangan tertipu dengan perasaan kita. Jangan tertipu dengan nafsu kita. Sebab kita dah beritahu syaitan bukan hanya menyesatkan kita dalam perkara amalan buruk, tapi dia akan menyesatkan kita dalam amalan baik. Antaranya apa? Antaranya ulama kata di antara syaitan disesatkan kita dalam amal kebaikan, iaitu dengan menyuruh kita bersungguh-sungguh dalam perkara yang sunat, jangan melupai perkara yang wajib. Bersungguh-sungguh dalam perkara sunat. Cari tok guru minat sangat belajar ilmu fadail, tapi akidah tak betul. Ilmu fadail hak sunat, akidah yang wajib. Siapa yang berkelakuan demikian, dia sudah melalui jalan-jalan syaitan dan terperangkap dalam perangkap syaitan. Kita kata takkan perangkap syaitan mengaji kan tu? Betul. Memang belajar, tapi belajar yang diheret oleh syaitan. Sebab syaitan bukan hanya mengheret kita kepada kejahatan, tapi dia juga mengheret kita kepada kebaikan yang kita nampak pada zahirnya baik, tapi ia adalah buruk di sisi Allah Ta'ala. Maka waspada. Jadi cara bagaimana? Dampingi para alim ulama. Ambil nasihat daripada mereka. Jangan remehkan mereka. Dah ada sebelah rumah kita ustaz. Taman perumahan kita tu ada 2-3 orang ustaz. Bawa kitab pergi jumpa mereka. Ni ustaz, saya nak belajar akidah. Saya nak belajar macam mana nak sah akidah. Perkara yang membatalkan akidah. Saya nak belajar ni bagaimana nak sahkan wuduk. Nak sahkan salat. Jangan pandang remeh tahu. Jangan kita rasa kita dah boleh salat. Memanglah kita seorang. Cuba pergi adab tok guru dulu nak tahu. Betul ke tak betul salat kita? Cuba pergi beradab dengan tok guru dulu. Betul ke tak betul Fatihah kita? Jadi sebab itu, jangan remehkan para alim ulama. Kata Rasulullah, nanti kamu akan kerugian dalam perkara akhirat, dalam perkara agama. Berasa nak petik hasil ibadah di hari akhirat, tiba-tiba Allah kata, semuanya telah dibatalkan oleh Allah. Lantaran kenapa? Kerana tak menepati kehendak Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi syarat untuk menjadikan amalan itu ibadah, aqidatus sahihah yang pertama. Yang kedua ialah muwafaqah bis sunnah, bertepatan dengan sunnah. Yang ketiga ialah al-ikhlasu billah, kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tak ikhlas kerana Allah, Tuhan tak terima. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang bercadang, yang berharap nak bertemu dengan Allah di hari akhirat. Maksud bertemu tu apa? Bertemu dalam redha Allah. Kalau bertemu semua. Ahli neraka pun bertemu dengan Allah. Tapi bertemu dalam keadaan redha Allah. Mendapat belas kasihan Allah. Mendapat rangkulan cinta Allah. Maka cara mana? Falyamal amalan salihan. Beramal dengan amalan yang saleh. Amal itu yang kita terjemahkan tadi. Bagaimana amalan yang soleh? Iaitu akidahnya betul, menepati syariat dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi itu di antara cara untuk kita sahkan amal. Maka siapa yang nak bertemu dengan Allah sehingga Allah Ta'ala redha kepada dia, beramal dengan amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan disyirikkan Allah